Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sebelum apa-apa nak bagi tahu sorry sangat. Dia sebenarnya cerita dia macam ni. Nak tidurkan anak, lepas tu dengan kita-kita sekali outstation. Okay, sepatutnya malam ni ada live bersama dengan Syekh Husaini. Astaghfirullahaladzim. Kau faham tak? Biasanya aku paling senang nak live ni. Lepas tu macam biasa saya paling lambat kenal rumah ni kan. Tak tahu kenapa, ya Allah. Lepas tu PA Ustaz bila PA Syekh tadi macam siap telefon. Sister Fin, are you online? Lepas tu aku macam online apa ni? Macam tengah tidur kan. Lepas tu macam dah blur dah. Lepas tu are you online? Lepas tu ada live. Lepas tu macam live ni hari ni lah. Benda ni. Ya Rasulullah, malunya. Ya Allah. Itulah orang kata. Sebab akak sangat take pride dengan apa orang kata macam timing power dengan kan saya kan macam suka bangga kan dengan saya punya timing. Lepas tu itulah kalau Allah nak jadikan cerita kan. Okey, kejap kita tengah tunggu Al-Khadim. So, insya-Allah kepada semua, bear with me. This is not something yang sangat selalu kita buat. Syekh Husaini kot. So, nak masuk dalam sikit lagi kan? Tak nampak. Nak tunjuk sana nampakkan baju kain tu. Lupa ke Kak Fi? Kau diam. Okay, so alhamdulillah live kali ni saya ada Amiaya. Okay, insya-Allah kita tengah tunggu Al-Khadim untuk request kita punya live ni. Sementara kita tengah tunggu share online. Bukan online, untuk request ni kita bual-bual santai saja dengan Syekh Husaini, tapi ia berkaitan dengan perkahwinan, so in any case korang jangan buat aku malu, tanya soalan banyak-banyak, dengar, ambil nota. Dan kita tak tahu sampai bila Junani boleh bertahan. Kalau Junani dia terus bad mood ke apa benda ke, memang susahlah kita. Kejap, still waiting untuk Al-Khadim. So anyways, korang nak tanya-tanya soalan mana-mana, tanya dulu, nanti Kak Fin boleh terus ajukan ketika share online sekarang. Lillahi ta'ala, I'm so sorry. Ini memang bukan satu kesengajaan. Yang Kak Fin terlambat ni, ya Allah Akbar, malunya aku. So we are waiting for share, insyaAllah. Okay, saya tengok post dia semalam siap-siap time lagi. Kak Fin tak kunjung tiba. Biasalah. Pelik juga dah 30 minit. Dia punya orang kata enjoy. Aku tidur kan. Lepas tu ngaku-ngaku sekali buta. Okay, so we are waiting for line share tak clear. Itulah tu. Dia macam balasan lah. Share dah online setengah jam. Lepas tu aku pula ni. Okay, InsyaAllah. Still waiting. Dedik mana Kak? Dedik alhamdulillah tidur dah. Okay, Juna turun lah. Juna jangan fikir depan orang Mami tak sebab Juna ya. Okay, apa nama? Okay, so silakan. Okay, nanti soalan-soalan yang korang tanya ni kita tanya kepada Syekh lah. So we are waiting for Syekh untuk masuk ni. Yang masuk yang saya nak tolak ke sana kan nampak kain pula. Balong buat tu manjat. Ni alhamdulillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. 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 Okey. Okey, bismillah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh minta maaf saya tertidur. You can hear me better now. A lot better. A lot better. Alhamdulillah. Tapi lain pula sangkut legging. Share legging. Is my voice better now? Can you hear me? A lot. Okay, yes. A lot better. Okay. Tapi share sangkut macam share cakap, lepas tu terkeras.
Macam mana dah awkward kat sini. Please. Legging, share. Legging. Kita tak lagi. Oh, kita okey. Ya Allah, sayangnya hari ni please. Ya tak. Legging lah, share. Yeah? Okay. Is everything okay from your side? Bismillah. Yes, Yes, now better. now better. InsyaAllah. Okay. They say there's some people saying the line is not clear. Alhamdulillah. Yeah, for anybody whose family passed away, we pray for their soul. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Whoever die in the month of Ramadan, there's a lot of blessing. Yeah, there's a lot of blessing. Our Prophet ﷺ said that Allah have said in the Hadith Qudsi, وَلِصَائِمْ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ حِينَ يُفْتِي وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ. For people who fast for the sake of Allah with the right intention, then Allah subhanahu wa ta'ala will give them two happiness when Alamin. Blessing Allah sayangnya. among our Subhanallah. brothers. It's okay from your side, Sister Finjama? The line is really bad, Syekh. Mine is bad. Macam doa tadi dia putus-putus. Macam, Allahu Akbar. ya, lagging. Ya Allah, sayangnya. Just have to have extra patience. Betul. Saya tertidur. Yeah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aduh, sayangnya. Sayang weh korang, ya Allah. Okey. Okey, kita Sekarang ni clear. dengan kita orang korang clear tak? Dengan kita clear tak orang rasa? Semua sayang ni. Lagi satu akak cakap dengan Syekh, cakap bahasa Melayu lah Syekh kan. Korang suka cakap bahasa Melayu kan? Aku tak tahu korang ni. Okey, insya-Allah kita tunggu lagi sekali. Semoga Syekh berubah lokasi agaknya macam mungkin kat belakang rumah ke apa benda kat area. Kita clear kan, alhamdulillah. Okey, tak apa, kita tunggu lagi sekali Syekh untuk masuk lagi sekali insya-Allah. Sementara tu jarang kita dapat buat online. Assalamualaikum. Jadi apa dia ni? Hari ni kita akan live dengan Syekh harapnya. Tak tahu banyak gila dugaan hari ni. Ya Allah. So mesti ada hikmah ya. Inna ma'al usri yusra. Ingat tak? Ustaz Syahri Sarikusan. Okey, tak apa. Kita try lagi sekali. Tunggu Boba tidur. Mana aku check malam-malam. Sekejap. Bilang Syekh kalau boleh duduk dekat dengan router. Itulah kita harapkan tim sana okey. Tapi masa akak masuk dengan Al-Khadim tadi tengok Ustaz tengah borak dengan ilmu. Aduh sayangnya. Sorry, korang bersabar jap. Tapi kalau ada sampai pukul 12 sekarang, kita try dulu insya-Allah sampai pukul 11.30. Kalau 11.30 kita kalau 11.30 tak boleh juga dan mungkin bukan rezeki kita lah insya-Allah. Ya Allah sayangnya. Padahal dah ngam dah tadi. Wallahi akak memang minta maaf sangat. Akak memang tertidur. Biasanya akak tak tidur seawal ni. Tak tahulah kenapa macam boleh. Ya Allah, galatnya rasa.
Okey, kita tunggu lagi sekali. Semoga Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Korang doa banyak-banyak. Doa banyak. Bila lagi kan? Bila lagi kita nak ada live dengan Syekh Hussein ni? You have to go to classes dengan Syekh Hussein ni. Subhanallah. Memang Kak Fin berkali-kali lah pergi kelas perfecting solat tu dengan Syekh Hussein. Al-Khadim banyak buat kelas-kelas. InsyaAllah kalau korang rasa macam hati kosong ke apa, pergi kelas, layan ceramah. InsyaAllah okey. Ada sesi yang untuk English version, ada sesi untuk bahasa Melayu version. InsyaAllah. Sekejap, we are waiting for Al-Khadim, insyaAllah. Topik apa malam ni? Akak dengan kita akan akak Syekh tanya Kak apa tajuk yang nak kita borakkan. Lepas tu akak cakap kalau boleh macam sebab akak selalu terima soalan wives and husbands, macam mana macam tak apa ke kalau isteri jalan dulu, berubah dulu. Lepas tu macam kiranya macam dekat dalam Malaysia ni kan biasanya lah orang mesti cakap oh macam suami kena guide and everything. Tapi kadang-kadang ada isteri jalan dulu ya. Tapi Alhamdulillah macam dia ikut sama-sama. Al-Karim. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, ya Allah, permudahkanlah ya Allah, permudahkanlah ya Allah. Permudahkanlah ya Allah, permudahkanlah ya Allah. Bismillah. Nampak je clear. Yep. Okay, yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh share? So far, we are trying our best from our side. Okay. We hope everything is okay now. Now okay, a lot better. Bismillah. Good. Okay. Now, so earlier we are talking about the importance of using the two great blessings of Allah. That means when you are healthy and when you have free time. Especially when we are facing with this MCO, there's a lot of time. For us to do a lot of things that can benefit us. For us to be connected to Allah Rabbul Alameen. For us to be engaged with the family. For us to start to learn the deen properly. A lot of people are learning Islam, but sometimes we have a problem. We want Islam to follow us, not we follow Islam. That is the beginning of our problem. Islam don't follow us. We must learn how to accept Islam. I used to say, Arab, Chinese, Indian, Malay, the Turk, any other races, you can enter Islam. But you cannot make Islam enter to become Islam Arab, Islam Malay, Islam Chinese, not Islam Allah this, and we must follow Islam. Then you see then we become strong, we become united. We put all the race aside, we push all our culture aside, everybody adjust themselves to Islam. Then you find the unity in your heart and also in our mind. Our mindset will be strong, will be together. But today we have this problem. We want Islam even in the country sometimes, they want Islam to follow different states, have different version of Islam. You cannot. That is the problem we are facing. But may Allah protect us. May Allah protect us. Ramadan is the best month. Yes, Fadal. Syekh dekat follower saya meminta kalau boleh kita berbahasa Melayu. Boleh tak Syekh? Oh, okay, can. Boleh. Silakan. Sebab orang sebelah saya pun seram kalau ada bahasa Inggeris. Nanti dia terus pardon? InsyaAllah. Nanti mengantuk. Subhanallah. Pertama sekali terima kasih sangat sebab sudi sangat live dengan kami berdua, dan subhanallah kami ambil peluang ini adalah satu waktu yang saya rasa sangat berbahagialah sebab suami saya jarang nak setuju dengan benda-benda macam ni. Dia segan, dia malu orangnya.
Tapi tajuk yang saya nak ketengahkan hari ini adalah soalan yang selalu saya dapat daripada kawan-kawan saya dan juga followers dekat Instagram saya. Ramai bila kita cakap bahagian hijrah, biasanya orang perempuan suka jalan dulu berbanding dengan suami. Saya pun macam tu juga satu masa dulu. Tapi kadang-kadang sebab kita orang perempuan selalu cakap nak dapat bimbingan suami, nak suami mendidik, tapi bila kita nak berhijrah tapi suami tak jalan lagi. So kadang-kadang hati patah and everything. So boleh tak share bagikan satu kata kekuatan kepada orang luar sana. Macam saya, Alhamdulillah saya tak malu orang nak kata saya jalan dulu, suami saya jalan kemudian pun tak apa. Asalkan suami saya ada. Tapi di luar sana tu ramai perlukan kekuatan. Jadi saya tak ada ayat-ayat untuk memujuk dia orang. Kalau boleh Syekh tolonglah pujukkan isteri-isteri di luar sana, insya-Allah. Perubahan memang itu mesti diusahakan oleh setiap pribadi. Kadang-kadang setengah orang suami berubah dulu, kemudian isteri ikut. Kemudian kadang isteri pula berubah, kemudian dia bawa suaminya sama-sama ikut. Sebaik-baiknya dua-dua berubah sekali. Itu memudahkan. Kan? Tapi memang kadang-kadang hidup kita dulu waktu muda, kita masing-masing ada cara masing-masing. Lepas tu kita kahwin. Bila kita kahwin, kita masih relax lagi, rugged lagi, cara lama lagi kan. Kemudian lepas itu Alhamdulillah Allah bagi hidayah kepada seseorang. Kadang dia bagi dua sekali. Setengah orang dia bagi satu dua start. Minat dia dah berubah. Daripada lebih banyak dunia lalai, sekarang dia tahu nilai agama. Akhirnya dia mulai kembali pada agama. Tapi waktu dia kembali itu dia lupa nak ajak isterinya. Dia biar isteri dia. Dia bagi masak, tak apalah you pelan-pelan. Saya tak mau paksa. Bukan masalah paksa. Masalah kita kerjasama. We help each other. We complement each other. Jadi kadang seorang dia takut. Dia takut nanti apa kata isteri, kenapa you push me. Misalnya dulu kita sama-sama pun berkenalan di karaoke semua. Sekarang kita semua karaoke. Contohlah kan. Sekarang kita dah berubah. Jadi satu lagi nak karaoke lagi, satu kata cukup. Kita sekarang kita pergi ke Starbucks lah, kita minum-minum tak apa. Tapi tak mau lagi lah nak karaoke sangat. Tapi the best one kalau both move together. Tapi kalau tidak, jangan kerana satu orang tidak mau hijrah lagi, yang lain pula tak berusaha. Yang mana boleh jalan-jalan dulu. Dan kita doakan supaya yang lain pula ikut. Contohnya, mak bapak kadang-kadang berubah. Tapi anak dibiarkan. Oh, dia masih muda, contohnya. Biarlah kerana anak itu masih muda, jangan kita paksa. Kita dulu muda-muda pun macam tu juga. That is where we went wrong. There is excuse itu tak betul. Bila kita berubah, sekaligus kita bawa anak-anak semua berubah. Supaya anak tak confused. Tapi perubahan, siapa yang dapat kesedaran, jalan dulu. Yang lain kalau ada kelemahan, jangan menghalang. Dia bagi sokongan. That should be the spirit. Ya, kadang mungkin suami lewat sikit, contohnya kita nak semayang setengah orang, segera nak semayang cepat, nanti satu relax, nantilah dulu setengah jam lagi, pelan-pelan. Tapi, jadi kalau kita boleh sabar, kita sabar. Kalau tak boleh, kita semayang. Dia nak semayang, kemudian biarlah dia semayang. Contoh. Ya. Benda baik, we want to do as fast as possible. Jangan delay. Bukan? That is cara kita nak membantu. Syekh, cakap tadi pasal macam ada anak jalan dulu atau bapak jalan dulu. Boleh juga kita relatekan pada macam anak nak berubah tapi mak bapak masih tak semayang, mak bapak tak nak puasa. Betul. Macam mana nak tegur tu Ustaz? Sebab kadang-kadang kita tak boleh nak tegur orang tua kan? Ya, susah. Orang tua ni kadang-kadang dia makan garam lebih banyak, kita makan nasi. Susah. Ini pepatah orang tua kan. Tapi banyak sudah berubah. Saya tengok dulu tahun 70-an, 80-an. Memang dia punya adat tentang itu masih kuat. Tapi selepas tu
mulai sedar. Mereka dah mulai sedar. Orang tua pun dengar daripada orang muda. Ya, saya lihat ada murid-murid saya pun begitu. Dia sedar tu. Kemudian dia balik cakap dengan orang tua. Orang tua memanglah tak akan mudah menerima daripada anak. Tapi apa yang kita buat, kita cuba guna hikmah kita. Bawa orang tua jumpa orang yang sebaya dengan mereka. Orang yang sudah ada kesedaran yang sebaya dengan mereka. Lebih tua dari kita. Karena biasa kadang umur main peranan. Mungkin approach kita pun tak kena. Approach kita seakan-akan nak tegur orang tua. Siap, mana orang tua nak terima? Bukan. Tapi kita jangan macam nak tegur kata orang tua salah. Tak pun. Kita boleh approach dengan reverse psychology. Kita bawa cerita ya. Kita bawa contoh-contoh. Apa pandangan bapa? Kalau ada satu orang begini-begini. Kita bawa satu contoh secara tak langsung. Kita nak supaya dia mulai berfikir. Kebanyakan orang tua kadang-kadang tak berubah kerana dia tak dapat pendedahan. Alhamdulillah kita dapat pendedahan. Kemudian dulu waktu penjajah, agama itu hanya ritual, tak ada roh, no value input. Buat orang sembahyang, doa, majlis ini, majlis itu, tapi tak ada spirit. Asal buat saja. Lepas tu makan kenduri, sikit-sikit beramal kenduri makan saja dia. Ya, apa majlis pun mesti makan. Ya, contohnya. Jadi mereka tak dapat pendedahan. Tapi sekarang dunia dah berubah dengan teknologi. Jadi macam-macam mereka dapat ya terdedah dengan dunia luar. So we kena sabar. Memang nasihat ini Allah beritahu watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. After kita bagi nasihat, kita kena ikut dengan sabar. Macam anak kita. Kita tegur-tegur bukan senang dia nak berubah. Tapi kita tak give up. Masih juga kita terus beristiqamah. Di akhirnya, yang ubah mereka bukan kita. Kita mesti ingat. Yang akan ubah orang tua kita bukan kita. Tapi Allah. Kita kena banyak doa. Malam-malam akhir Ramadan tu kena banyak doa. Ya Allah, buka pintu hati bapa saya, ibu saya. Kita sayang dia. Tapi sepatut dialah jadi contoh bagi kita. Tapi dia pula bila dulu saya tak pakai tutup aurat, dia suka seronok. Bila saya dah tutup aurat, dia pula tak suka. Seakan-akan dia macam anggap kita ekstremis pula. Kita sudah salah pula. So we have to have a lot of patience. Kalau kita cakap direct tak boleh, kita minta orang yang lebih tua pula mendekati orang tua dan cakap dengan orang tua. And that's how we do. Ada satu soalan ni sangat cantik, Syekh. Dia tanya, okey, kalau nak tegur diri sendiri pula macam mana, Syekh? Bagus soalan Muhasabah ni. terhadap diri itu sepatut dilakukan oleh kita setiap hari. Saya bagi contoh saja. Itu ada pepatah saya kata, pakailah cermin muka. Jangan selalu pakai cermin mata. Saya pakai cermin mata sekarang. Pasal cermin muka nampak diri kita. Bukan? Cermin mata nampak orang ya. Kita ada reflection. Kata Nabi, Aisyah kata bila Nabi tengok cermin, Nabi berdoa. Di antara doanya kata, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau ciptakan rupa saya begitu cantik dan sempurna, sempurnakanlah, cantikkanlah akhlakku, perangai. Fitrah manusia semua ada kebaikan, ada dia punya kehalusannya. Ya. Tapi kadang-kadang environment telah tukar. So kita boleh. Tapi yang paling senang ialah kalau kita dapat teman yang baik. Juga environment play a very important role. Itu yang Nabi kata, al-maru ala dini khalili.
Liyajur ahadukum ma yukhalif. Keadaan hidup, perangai manusia, cara hidup manusia ikut kawannya. Kalau kawan dia baik, dia senang jadi baik. Ini contoh lah. Nak tegur diri memang itu adalah tugas kita. Ya. Sehingga Allah bagi tahu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah yang maha berkuasa pun dia kata, dia senang kalau dia kata kun fayakun, dia guna dua huruf. Kaf nun kun fayakun, jadi habis. Tapi Allah sendiri berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan ubah keadaan seseorang, sesuatu kaum sehingga dia mau berubah. What I said earlier, cara kita nak ubah senang saja. We must learn how to be humble. How to be Dan Humble. humble and listen. Be a good listener. Suka dengar nasihat. Orang cakap dengar. Orang cakap dengar. Dan kita selalu humble, rendah diri. Senang berubah. Macam anak-anak kita kalau dia suka dengar cakap, senang berubah kan. Macam kita aja kalau seorang isteri nak berubah, apa yang suami suruh kalau baik ikut. Jadi baik. Bukan. Macam anak lah, mak bapak suka yang terbaik. Kalau kita dengar cakap mak bapak, kita jadi baik. Kalau kita majikan suka pekerja yang baik, kalau pekerja dengar cakap majikan jadi baik. Guru suka murid yang baik, kalau murid suka dengar cakap guru dan ikut, jadi baik. Bukan susah. Be a good listener. Ego kita ada, perasaan kita jangan layan. Mesti ada, mesti ada. Tak ada siapa. Selalu kadang-kadang perempuan kata pada laki, laki ni banyak ego. Perempuan pun sama juga. Semua ada. Memang semua orang ada perasaan itu. Hanya masing-masing kena kawal. Sebab itu Allah dalam Quran cantik. Dia kata, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya. Ya'muruna bil ma'ruf yanhauna 'anil munkar ila akhirih. Lelaki dan perempuan yang beriman saling bantu-membantu, compliment each other. Ya, nasihat antara nasihat datang dua hala. Ya, daripada suami isteri. Kemudian suami head of the family, ketua rumah. Kemudian boleh juga dari isteri ke suami, dia both way. Dia tak semesti atas turun ke bawah saja, kadang atas pun tak betul juga. Betul Ustaz. Jadi yang bawah pula kena bantu. Both way. Kadang anak pun boleh tegur orang tua. Syekh, Tapi orang tua kena rendah diri. Fadal, silakan. sorry. Syekh, macam kan ada dalam Al-Quran yang kata perempuan yang baik untuk lelaki yang baik, perempuan pencuri dengan lelaki pencuri, perempuan berzina dengan suami penzina. Jadi macam mana Ustaz kalau macam kita berubah sebab matematik tu kadang-kadang tak tertelan lagi. Boleh tak Syekh tolong bagi kita faham yang tu, Syekh? Ya, menurut ayat Quran, fitrah manusia, Allah nak cerita dulu. Tapi manusia boleh berubah. Ya, zaman Nabi pun ada aja contoh-contoh perempuan yang pelacur tetapi dia berubah. Dan Allah maafkan ya segala dosa dia kerana dia memang ada niat nak berubah. Allah akan bantu. Bukan. Jadi orang yang telah berdosa kalau dia sudah taubat seakan-akan dia sudah tidak ada berdosa. Everybody can change. Walaupun umumnya memang begitu. Orang yang itu biasa. Orang ahli muzik, dia lebih senang dengan ahli muzik. Dia rasa sama geng. Sama jiwa. Sama jiwa. Bukan dia dangdut sama-sama dangdut. Jadi dia senang sikit. Tapi kadang-kadang memang permulaan dia pertemuan begitu. Tapi ada juga contoh-contoh sama-sama dangdut akhirnya sama-sama jadi seorang yang muslimat dan muslimat yang cukup baik. Sehingga dapat membantu kawan-kawan yang lain, orang muda supaya jadi baik. So it's up to apa yang kita nak. Kita nak jadi baik atau tidak.
Boleh tak contohnya seorang lelaki beriman mendekati seorang wanita yang memang tak beriman, tapi nak berubah? Bagus, kita bimbing dia. There's nothing wrong, tapi memang tujuan yang Allah bagi tahu itu supaya kita berhati-hati. Macam dia kata, tak berkahwin lelaki yang beriman kecuali perempuan beriman. Ya, tak akan berkahwin seorang perempuan yang beriman kecuali lelaki yang beriman. Walaupun lelaki itu miskin, Allah kayakan dia. Ya, jangan kita pandang, oh, yang penting itulah contoh nilai dia. Bila seseorang lelaki yang taklah sangat berada datang nak meminang ya anak perempuan kita yang comel, cantik kan. Keluarga akan tengok ini lelaki ni apa dia ada. Kerana dia miskin, kita tolak dia terus. Tapi kalau seorang lelaki yang kaya datang meminang, tapi perangai dia tak elok, kaki minum, kaki ini, dia tahu, keluarga pun tahu. Nanti kata, dia bagus kerana dia ada wang, dia kaya. Tapi Nanti dia boleh berubah. Itu, dia boleh berubah. Kita doa satu hari. Kenapa kita tak doa untuk lelaki yang miskin? Betul. Bukan? Betul. Satu hari mungkin dia kaya, dia usah. Oleh kan nilai kita tak betul. Dan nilai kita nilai dunia. Bukan nilai agama. Nilai agama lain. Alhamdulillah. Ini contoh saja. Supaya kita hati-hati waktu buat pilihan. Kita contohnya seorang perempuan dia baik. Tapi sekarang laki itu suka dia, tapi laki itu lawa, duit dia boleh bagi, tapi dia tak nak agama. Dia kata, religion very personal. I love you, but not your religion. Contoh saja. I give you your freedom. You boleh buat apa yang you nak buat sebagai seorang Muslim. But jangan suruh saya. Kalau begitu, you don't, orang kata apa tu, jangan kita ambil ringan. Kerana bukan senang nak ubah seseorang. Sehingga dia berubah dulu macam dulu zaman Nabi, ada berlaku kepada seorang wanita Rumaisa. Dia ada boyfriend Abu Talha. Sama-sama tak Islam. Sama-sama musyrikin. Kemudian Rumaisa masuk Islam dulu. Bila dia dah masuk Islam, dia kata pada boyfriend dia, kita tak boleh terus lagi ya, berhubungan kita girlfriend, boyfriend. Kenapa? Saya telah Islam. Kalau kita nak, you masuk Islam. Itu jadi mahar untuk kahwin dengan saya. Wow, subhanallah. Dan dia sudah ada nilai agama. Jadi laki ini, apa you nak? You nak duit, saya bagi duit. Emas, saya bagi emas. You nak ladang, saya banyak ladang. You nak binatang ternakan, saya pun banyak. Dia memang orang kaya. Dia kata, bukan saya nak itu. Saya nak you terima Islam. Akhirnya, laki itu tak bersedia. Dia kata, tak apa. Oleh kerana you tak bersedia, saya pun minta maaf. Kerana saya sudah berubah. Dia hijrah ke Madinah. Selepas hijrah ke Madinah, dia pun hijrah ke Madinah. Jadi laki ini, ialah sudah hilang kekasih kan. Macam kata sudah makan tak kenyang, mandi tak basah, tidur tak kenyang, ingat ya kekasih dia. Jadi dia pun akhirnya hijrah. Dia kata kekayaan tak dapat saya, ya, tak dapat ketenangan jiwa. Kerana saya sekarang rindu, kekasih saya sudah tinggalkan saya. Walaupun saya ada duit, tak dapat beli kekasih saya. Dulu dia ingat duit boleh beli orang. Boleh beli hamba abdi, tapi wanita yang telah merdeka dan beriman, dia punya nilai sudah berubah. Akhirnya dia pun hijrah ke Madinah. Abu Talha hijrah ke Madinah. Untuk apa? Untuk nak cari kekasih dia balik. Dia kata, tak bolehlah, saya mesti jumpa dia balik. Jumpa, tapi dia tak jumpa dia. Dia jumpa Nabi, dia masuk Islam dulu. Subhanallah. Dia masuk Islam dulu. Selepas dia masuk Islam, dia minta Nabi
tunaikan hajatnya, kawinkan dia dengan seorang wanita yang telah hijrah lebih awal. Itu girlfriend lama dia. Pasal girlfriend dia janjikan, kalau you masuk Islam, itu mahar bagi saya. Itu yang datang juga masalah niat yang Nabi kata, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallah, hijratuhu ilallah, fa hijratuhu ilallah wa rasul. Waman kana hijrah lidunya yusibuha umra'atan yunqihuha. Siapa yang hijrah kerana Allah, dapat Allah. Siapa yang ikut Nabi, dapatlah kelebihan dia. Siapa yang hijrah kerana dunia, dapat dunia. Siapa yang hijrah kerana perempuan, dapat perempuan. Bukan tak boleh. Niat dia kerana itu dulu, tapi lepas tu boleh dia bantu. Akhirnya dia jadi seorang sahabat. Nabi pun cari perempuan itu, tanya, betul tak you dah janji, you nak jadikan pengislaman dia sebagai mahar? Dia kata, ya. Kahwin. Senang ya. Dulu kahwin senang. Semua kahwin very simple. Betul, Ya. betul. Karena agama itu simple. Benda yang halal simple. Tapi sekarang yang simple jadi susah. Akhirnya orang tak jadi kahwin. Betul. Betul. Akhirnya maksiat berlaku. Betul. Kerana kita menyusahkan proses ya yang halal. Bila benda yang halal susah, orang buat haram. Adab Ustaz. Ada. Adat. Ya. Ada kadang itu yang kita kata, macam-macam kita boleh buat. Tapi masalah perkahwinan, masalah suami isteri, kita kena hati-hati dari awal. Kalau pilihan kita sudah kepahaman dan elok, senang bentuk rumah tangga. Kalau tidak nanti kita nak anak kita ke sekolah agama, dia kata tak perlu. Kita nak anak semaya, dia kata tak perlu. Anak pun main politik nanti. Dia tak mau semaya, jumpa bapak. Geng bapak pun. Syekh. So, confused. Ya, silakan. Okey, soalan seterusnya adalah, okey, kalau katalah kita contohnya tadi macam dah sama dah berubah. Lepas tu kita nak ahli keluarga kita berubah sekali. Macam kalau mak abah terpaksa juga kita, itu tuntutan kita tetap kena taat. Tapi kalau pasangan, sebagai contoh, kita dah nak berubah. Suami pula cakap, kau je lah berubah, aku tak nak berubah. Aku nak hidup macam ni. So, ada isteri pernah bertanya, boleh ke kalau nak minta cerai ke macam tu Ustaz? Ke dia kena bersabar saja sampai sudah? Macam mana? Ya, dia ada dua juga pilihan. Selagi dia boleh sabar, suaminya tidak menzalimi dia. Ya, tidak sampai menghina dia. Apa ni agama ni semua dia macam dia sudah seakan-akan macam tak beriman lagi. Dan mungkin si isteri boleh juga bersedia untuk berpisah dengan suami. Kerana agama, bukan kerana lain. Demi jaga agama, boleh. Yang Tapi aras kalau- bergoncang tu Syekh? Nah, itu kerana sengaja kita nak berpisah bukan ada sebab sono-sono. Silap cakap, silap sikit, wah. Dan setengah orang gitu, dia suka kawin cerai pun ada. Tak ngam saja bergaduh, tak ngam saja bergaduh. Bergaduh nak cerai. Benda itulah yang Allah tak suka. Tapi kalau you ada sebab, itu lebih baik daripada kita bergaduh, hina-menghina, akhirnya tak ada keamanan dalam rumah tangga. Sebab kita kahwin ialah kerana apa? Kita perlu ada tiga resipi penting dalam rumah tangga. Sakinah, mawaddah, rahmah. Peace, kemudian love, mercy. Kadang peace pun dah korang peace lah. Love pun dah semakin pudar. Lama-lama dah hilang lah. Love pun dah lupa lah. Tapi mercy masih ada. Jangan lupa, tengok orang tua-tua dulu kan, kahwin bukan kerana love sangat. Betul. Kerana dah takdir orang jodoh-jodoh, jadilah. Nantilah. Kita cari love pelan-pelan ni. Tapi akhirnya kerana ada mercy, rahmat. Kekal. Yalah. Bila ada rahmat, tak ada manusia yang sempurna. Kalau suami cacat, suami ada kelemahan, isteri pun ada kelemahan. Bukan. Tak ada satu yang sempurna. Ini ada lebih, ini ada kurang. Itu fitrah. Hanya kalau kita dapat kesepahaman, kita saling bantu, membantu. Yang mana ada lemah, saya kuatkan.
And then both side win. It's a win-win case. Sebab itu agama cantik, dia kata, kalau rumah tangga itu rumah tangga orang beriman, mereka suami isteri selalu berkomunikasi. Kalau ada problem, fa in tanaza'tum fi syai'in, berbeza pandangan, nilai, pendapat boleh, tapi cara penyelesaian dia, keputusan faruddu ilallah wa rasul. Kita orang beragama. Orang beragama ada panduan dia. Panduan agama. Saya berpendapat A, yang suami berpendapat B. Bagaimana kita nak cari keputusan? Ayo, sama-sama kita tengok apa Allah berfirman dalam bab ini. Bagaimana Nabi putuskan dalam bab ini. Sama-sama ikut Quran, wahyu Allah dan sunnah Nabi. Selesai. Win-win, tak ada satu kata. I'm the boss, listen to me. Ini problem juga. Nak jadi bos, semua nak jadi bos. Syekh, So that's how we solve the problem. is there any macam, is there any Islamic way of bergaduh suami isteri? Apa nak macam? I think bukan dia kata bergaduh. Nabi tak suka umatnya yang quarrelsome. Gaduh tanpa. Tapi kadang-kadang mungkin kita ada pandangan, dia ada pandangan. Hanya bila kita bercakap, is good kita cakap dengan menghormati. Jangan tengking. Even to our anak kita, kalau tengking lama-lama tak masuk. We talk with love, passion, respect. Bukan? Kita itu cara yang paling baik. Nak cakap apa? Sebab itu be a good listener lah. Bila isteri nak cakap, mesti ada suami nak dengar. Kalau semua nak one way saja, one traffic. Wife usually talk a lot. We forgot. Memang. Selalu nak menang je kalau buat. Itu yang hidupkan suasana itu. Kalau semua tak cakap pun silent saja pun tak elok. Tapi it's good. Tapi hakikatnya kalau kita can recall, kalau kita boleh recall, sebelum kahwin umumnya lelaki cakap banyak. Betul. Sebelum kahwin lelaki memang pandai bercakap. Ada saja cerita. Lepas kahwin senyap. Tapi selepas kahwin dia ada korang cakap. Betul. Pasal sebelum kahwin perempuan korang cakap, perempuan malu. Dia simpan, dia one way dia dengar. Lepas kahwin dia cakap. Dia pasal you tak akan kenal satu orang dengan betul sehingga you kahwin. Betul. Umum. Sebab itu kita minta supaya suami isteri selalu jangan lupa untuk menghormati antara satu. Tapi kalau dua cakap serentak, tak ada siapa dengar pun tak ada untung. Lebih baik satu orang dengar. Dia cakap, habis dia cakap, okey, apa you cakap betul lah. Terima kasih kerana telah memberi peringatan kepada saya. Tapi ada satu bab yang saya nak betulkan. Actually, communication ini, dia ada skill dia. The art of communication. Itu penting. Penting kita belajar. Baru kita punya percakapan flow itu jalan cantik. Bukan, ini semua ada seni dia. Nak cakap, ada art of communication. Tapi memang saya rasa dalam fitrah pengalaman saya lihat laki perempuan, laki memang sebelum kahwin dia pandai buat cerita, pandai cakap, ada saja. Bukan. Sekejap-sekejap telefon, ini sudah kahwin kan. Kalau pergi pasar semua, dia yang tendung, dia yang angkat. Pasal dia lelaki. Ya? Perempuan jangan angkat. Perempuan kena relax. Itu sebelum kahwin. Kan? Kalau dia lintas jalan, dia stop traffic supaya girlfriend dia berlalu. Lepas kahwin, dia jalan dulu. Dia jalan dulu, dia lintas, dia lupa lah isteri. Ini satu daripada fitrah kadang kita itu, we take things for granted. Yes. Kita selalu cepat lupa dan kurang bersyukur. Betul. Antara pengorbanan isteri dan suami,
Pengorbanan isteri selalu lebih besar. Dialah yang akan jaga rumah tangga, jaga anak, kemas rumah, kadang-kadang masak, dan itu kebanyakan isteri yang buat. Allah bagi kelebihan, kekuatan pada isteri. Dia boleh buat macam-macam dan dia masih bertahan. Tak penat lagi. Lelaki taklah kuat sangat. Dia cakap dia kuat. Bukan. Sebab itu saya pesan kepada lelaki kalau dia kuat sangat, kadang dua rumah jangan anak, biar isteri ambil cuti seminggu. Tak boleh. Oh, tak boleh. Pening kepala. Demam dia nanti. Tak, Dengan dengan anak cadangan satu je dah hal, rasa anak enjoy. kemas rumah. Masya Tapi tengok, kalau isteri dia boleh. Sebab itu saya pesan, jaga satu hati. Hati itu jaga semua hati. Wow. Wow. Just take care of one heart saja. You make one heart happy, that one heart will know how to make everybody happy. Tepat tu. Simple. Subhanallah. Now that is reality. That is reality. Hanya kerana man kadang lalai, dia terlupa. That's why bila kita tengok agama Islam, dia selalu hormat ibu. Why? Because it's a lady. Ibu first. Sahabat tanya, siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? 3 kali Nabi confirm mother, mother, mother. Last baru papa. Why? Because pengorbanan ibu luar biasa. Very unique. They have the spirit, the patience, the love, the mercy yang lelaki kurang. Tapi orang lelaki Sebab dia dia biasa makan. bottle things up juga share. Jadi kadang-kadang pun macam nak cari balance tu macam kesian juga. Biasanya anak-anak selalu macam puji ibu je. Kadang-kadang kesian bapak kat tepi buat senyap. Waktu itulah yang si ibu kena main peranan. Kena cerita kepada anak tentang pengorbanan bapa. Bapa kadang-kadang ibu tu main peranan. Janganlah ibu pula nanti dia orang kata apa tu, dia brainwash anak pula. Bapak kamu, Bapak anak memang macam tu. untuk kamu. Bapak kamu sibuk. Janganlah tunggu bapak. Tidurlah. Jadi akhirnya kita sudah masuk meracuni otak. Yang minda anak kita. Juga bapak dia kena kerja kuat kerana dia kena cari wang, nak beli makanan untuk kita, nak beli pakaian untuk kita. So make the children understand. Tapi kalau kita tak faham, kita cuba nak cerita buruk bapak dia, that is very bad. You cannot do that. A good mother will not do that. Even the children say, where is papa nak? Kenapa papa tak ada di rumah? Kenapa papa tak balik lagi? Ya, kenapa papa kena usaha, kena kerja. Ya, dia kena beli makanan, beli pakaian, beli toy untuk kita, beli coklat untuk durian. Tengok kerana dia kerja kuat, dia boleh beli. Jadi dia anak pun hormat bapa. Jangan pula kita, semua kita. Bila anak itu baik, itu anak bapa. Anak jahat, itu anak ibu. Boleh. Semua anak kita. We have to help each other. And that's how we move on. Share masa nampaknya dah nak habis. Thank you so much. Okay. Can we like macam minta Share wrap up, give us husbands and wife and future wives and husbands di luar sana. Macam what you would advise, macam anggaplah kami ni anak-anak, how would you nasihatkan your children when it comes to marriage? Okay. Firstly, bagi pihak kami, we would want to alert all the brothers and sisters, kalau boleh jangan lupa follow Instagram kami, Al-Qadim. Yes. Ya. Al-Qadim jangan lupa kita spell dengan betul, ALKHAADEM. Ya, that is important supaya kita boleh tahu perkembangan aktiviti kami yang selalu kita cuba nak empowerment kepada pemuda-pemudi, ya. To make sure that pemuda-pemudi kita ini dapat bimbingan yang baik dan dapat nilai yang positif untuk diri dia, keluarga dia dan masyarakat. Ya, Al-Qadim
memang macam today saja, hari ini saja, kita sudah menggerakkan tenaga pemuda-pemudi kita, hampir 24 kereta keluar. Keluar ke mana? Untuk beberapa spot, hampir 30 lebih 40 spots Wow. untuk membantu orang susah dan memberi makanan pada mereka. Kerana mereka tak boleh datang serentak tempat kita, we have to reach out, spread our jemaah. So ini yang kita buat. Ya. Dan macam-macam lagi aktiviti yang kita buat untuk supaya anak muda semua jadi umat yang aktif, proaktif, mudahnya anak yang soleh. Amin. Amin. Kita macam-macam aktiviti yang kita buat. Our Instagram program kita punya live on every Saturday, Sunday morning 11 o'clock kan. Hari Rabu kita ada live, kita ada buat kuliah kita, nasihat kita, reminder kita. Nah, ini penting untuk kita yang jemaah-jemaah yang jauh supaya tak ketinggalan. Dan hidup kita ini, kita perlu belajar hidup jemaah. Because jemaah kata Nabi rahmah, firqa azab. Kalau kita tak suka berjemaah, seorang-seorang kita saja, kita terasing dan kita mudah lalai. Mudah akan tersesat. Bila ada jemaah bantu membantu. Macam semayang jemaah lah, pahala dia lebih besar 27 kali dari semayang seorang. Contohnya. Jadi kita nasihat supaya semua jemaah yang sedang beribadat berpuasa ini, Allah terima puasa kita, Allah terima solat kita, doa kita, dan jangan lupa untuk buat satu niat yang baik sebelum Ramadan habis, kita nak berubah. I want to be a new person. Amin. No more the old me, a new me. Kalau itu niat kita, kemudian aktiviti Al-Qadim, ya Sister Fin. kau, yes. Nah, jadi boleh datang and then we can get more involved, ya. Yes. Kerana kita di sini lebih banyak kita galak keluarga involvement. Dan kita punya jemaah sudah ada 3 generation. So the 3 generation from the late 70s sampai sekarang. Ya, kita punya jemaah, dan siapa yang selalu ikut kerja sampai hari ini, alhamdulillah anak cucu mereka semua jadi anak cucu yang salihah dan salihah. Because we are connected like a big family. So saya nasihat supaya bila kita beragama, jangan lupa ikut adab agama. Jangan ikut adat, ikut adab agama. Adab agama artinya cara beragama, kita letak firman Allah dan sabda Nabi lebih daripada pandangan dan pendapat. Senang saja. Allah kata apa? Sami'na wa ta'na. Apa Nabi sabda? Sami'na. Selamat dunia akhir. Jadi semoga Allah ampun untuk satu-satu kita. Akhir Ramadan jangan lupa selalu berdoa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Tuhan yang mengampun, suka mengampun, ampunilah dosa-dosa kami. Ya, dan jaga anak kita, isteri kita, jaga keluarga kita, hormat ibu bapa kita, supaya mereka semua selamat di dunia dan akhirat. Itulah harapan kita. May Allah protect all of us. Amin. Dan maafkan kesalahan kita, accept our sedekah, accept our infak. Dan kalau siapa-siapa boleh lihat infak Al-Qadim 2020 tentang apakah aktiviti yang kita nak buat. Kita ada satu program yang selalu kita utamakan, projek untuk memperkayakan nilai Islam kepada masyarakat kita dan orang yang bukan Islam. Kita memang aktiviti untuk memperkenalkan Islam pada mereka. Dan semua orang yang ambil bahagian dalam aktiviti kita, dia akan bersama-sama untuk mendapat kelebihan. Amin. So InsyaAllah. we hope everybody will join us lah. InsyaAllah. And then don't forget to pray for us too. Dan kita akan selalu doakan semua jemaat yang mengikut program kita. Amin. Dan mereka yang telah meninggal, semoga Allah ampun dosa mereka, masukkan mereka dalam golongan salihin, salihah, siddiqin dan siddiqah. Amin. Dan sehingga kita bertemu
pada waktu-waktu lain. Saya doakan supaya semua sihat walafiat sampai Amin. Terima kasih akhir Syekh. Ramadan, sampai kita hampir raya dengan family, akhirnya mudah-mudahan kita bertemu. Ya. Al-Khadim is always open for all of you. InsyaAllah. Please see us in Al-Khadim. Jazakallah barakallahu fiik. Ya. Thank you, Syekh. Walhamdulillah rabbil alamin. Syekh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Say my salam to the family. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Waalaikumsalam. Weh, best gila. Okay, so beberapa poin yang kita dapat hari ni, dalam perkahwinan kena ada mercy. Itu mawaddah, rahmah. Rahmah. Yang first apa? Kasih sayang. Yang itulah yang tiga tu. Aku dah mengantuk ni. Ya, Alhamdulillah. Apa orang kata sangat-sangat banyak sangat input. Tak apa yang nak nak tak tahu. Saya nak tutup ni. So apa yang tiga tadi tulis balik sebelum akak tutup ni. Lepas tu banyak poin pasal husband and wives. It's so awesome, best sangat hari ni. Again, I'm so sorry. Communication. Thank you so much kepada semuanya. Minta maaf Kak Fin start lambat. Best kan? Al-Khadim memang Kak Fin daripada dulu I am endorsing this. Kak daripada dulu memang Kak follow apa saja yang macam perfecting my solah and everything. Inilah kelas yang Kak Fin pergi. Mawaddah, rahmah and mawaddah. Sakinah, yes, that's the word, Sakinah. Ya Allah. Mamai namanya. Okay, so insyaAllah Barakallah kepada semua. Terima kasih sebab ada daripada tadi. Jangan lupa untuk stay humble, be a good listener. Aina, esok buat lagi insyaAllah. Kalau share yang offer untuk buat live sama-sama ni, kita enjoy lah kan. Itulah tu sebenarnya Kak Fin ingat. Kak Fin tertukar. Tadi Kak Fin dah bersiap. Lepas tu Kak Fin cakap dengan team, okay dah siap untuk live. Lepas tu, sebab ingat Shopee hari ni. Lepas tu dia cakap bukan hari ni lah, esok. Lepas tu aku macam, oh esok, oh so silly. Lepas tu aku tidur kadik, lepas tu dengan aku seliaut. Rupa-rupanya. Ya Rasulullah. So again, minta maaf sebab terlambat masuk. Harap-harap korang maafkan akak, tapi semoga korang semua dapat manfaat lah. Okay, jumpa lagi esok insyaAllah. Jangan lupa bayar zakat dah berapa hari, 3 hari je lagi. Barakallah fiqh. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah nak hujung-hujung ni. Baca Quran lah. Okay, alang-alang dah terbangun ni, kita settlekan Quran 1, 2, 3 juzuk hari ni. Okay, bye. Don't forget to subscribe to AKY Media channel and click the bell icon. Like our videos.